Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel Situkan Cerita. Nama aku Acap. So pada korang yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan jutaan terima kasih. Dan korang punya sokongan tu sangat-sangat awesome guys. Terima kasih sangat-sangat. Pada korang pula yang mungkin baru jumpa channel aku ni, atau korang yang belum subscribe lagi channel aku ni, apa lagi? Tekan butang like, share, subscribe dan tekan sekali butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang nanti. Okey, malam ni aku nak share 2 buah cerita dengan korang. Kalau nak tahu apa cerita tu, tonton video aku ni sampai habis dan let's check it out. #Surrender. Okay guys, mungkin korang perasan yang penampilan aku malam ni agak berbeza kan. Selalu aku sikat rambut ataupun aku pakai cap. Tapi malam ni aku pakai kopiah. Biasalah, mau balik tarawih, lepas tu setting terus rakam video ni. Dan apa-apa pun, aku lupa nak cakap tadi, salam Ramadan, selamat berpuasa guys. Okay, jangan penting puasa tau, tak baik. Okay lah, kita serius, back to the story. Okay, cerita aku yang pertama ni, aku nak share dengan korang pengalaman aku sendiri lah. Pengalaman aku sendiri ketika sedang memandu menuju ke Kota Baru, atau lebih tepat lagi tempat tu nama dia Kok Lanaz lah. Kok Lanaz, masa tu aku memandu ke Kok Lanaz disebabkan ada satu jemputan lah. Masa tu tunang aku, sekarang jadi wife lah. Tunang aku dia nak grad, so dia minta aku temankan dia dan bawa 2 orang adik dia sekali pergi ke sana untuk dia menjalani ataupun menghadiri majlis grad dia lah tu. Macam itulah, aku pun tak pandai nak sebut sangat. Okay, cerita dia bermula macam ni guys. Tunang aku ni, ataupun lebih tepat lagi adalah isteri aku, dia tinggal di Johor Bahru waktu itulah. Dan aku pula tinggal di Kuala Lumpur. Okay, kita orang dah setting sini apa benda semua. Tunang aku plan dia akan turun ke Kuala Lumpur lebih awal lah. Turun ke Kuala Lumpur, singgah rumah aku dulu, rehat-rehat. Dan kemudian kita orang akan bergerak pada sebelah malamnya. Jadi tunang aku waktu itu bersama 2 orang lagi adik perempuan dia pun turun ke KL, ataupun lebih tepat lagi pergi ke rumah aku lah. Pergi ke rumah aku. Waktu tu mereka bergerak waktu siang lah, dan sampai ke rumah aku waktu tu dah petang. Dah petang, lebih kurang sebelum asar itu dah sampai rumah aku. Kemudian mereka pun berehat, solat asar, lepas tu solat maghrib, makan malam, apa benda semua. Kita orang decide untuk bergerak lebih kurang dalam pukul 12 malam. Okay, jadi pukul 12 malam tu aku cakap dengan dia orang, kita minum-minum dululah. Minum-minum dulu kan, ambil tenaga, minum kopi apa semua kan, supaya pergerakan tu lebih lancar, tak ngantuk benda semua. Jadi kita orang decide nak lalu, memang tak ada jalan lain lah, kena lalu highway LPT juga, kena lalu kena lalu Tol Gombak benda semua tu. Jadi kita orang lepak minum dulu dekat ada jalan Gombak tu. Ada satu kedai minum dulu, gedebuk minum. Lebih kurang pukul 1 juga bergerak dia. Okay, pukul 1 aku pun mulakan pemanduan aku lah, baca doa, naik kenderaan apa semua. Dan waktu tu kita orang memilih melalui Lebuh Raya Pantai Timur 2. Okay, waktu tu Lebuh Raya Pantai Timur 2 ni baru saja, kalau tak silap aku baru siap lah. Ketika tu tahun 2000, kalau tak silap aku lah, tahun 2015 lah kita orang ke sana. Tahun 2015 lah, baru-baru siap lah mungkin LPT. Sebab aku memang jarang aku memang jarang ke arah Pantai Timur. Okay, pada awal driving tu memang tak ada apa-apa lah. Memang tak ada apa gangguan, tak ada apa-apa yang menyeramkan, tak ada apa-apa yang menakutkan aku lah. So drive macam biasa, drive lepas tol Gombak, lepas tol Karak, lepas tu masuk Muazzam, lepas tu straight lalu sampailah masuk ke Lebuh Raya LPT 2. Okay,
Aku tak ingat dekat mana aku berhenti waktu tu. Dekat ada satu R&R dah. Satu R&R masa tu. Aku tak ingat R&R apa. Aku ni rasa nak terkencing sangat. Waktu tu dah lebih kurang jam 3 pagi tau. Jam 3 pagi. So aku nampak satu R&R. Aku pun tak perasan R&R apa. Aku masuk R&R tu. R&R tu memang sunyi, tak ada orang. Dan waktu tu kereta aku satu je yang lalu dan berhenti dekat situ. Berhenti dekat situ lah. Waktu ni tunang aku dengan dua orang adik dia masa tu dah tidur tau. Memang tidur nyenyak, tidur memang mungkin keletihan daripada pagi driving dan benda semua kan, keletihan lah mereka. Tak apalah, aku pun tak kejutkan diorang, aku pun tak apa-apa. Aku just berhentikan kereta, aku keluar daripada kereta terus menuju ke toilet sebab memang aku dah tak tahan sangat terkencing. Okey. Selepas aku selesaikan aku punya hajat tu, selepas buang air apa semua, basuh muka, basuh apa yang patut, kita nak segarkan badan, aku isap okok sebatang kat luar. Masa aku tengah isap okok tu, aku perasan ada seorang makcik. Ada seorang makcik ni berpakaian, beruniform. Aku rasa tu uniform dia orang untuk uniform cleaner tau, uniform cleaner. Yang peliknya, dia memang pegang penyapu, dia pegang penyodok. Tapi dia cuma berdiri tegak dekat tepi sebatang pokok, memandang ke arah jalan raya. Dia berdiri tegak je, pegang penyapu, pegang penyodok, dia berdiri tegak gitu. Aku tak nampak muka dia, dia membelakangkan aku, bukan aku membelakangkan dia, dia membelakangkan aku. Jadi aku pun mungkin dia keletihan ke apa kan, dia mengenangkan nasib ke apa ke, dia nak pandang ke arah jalan tu. Aku biarlah, aku tak nak tegur, tak nak apa, biarlah dia. Dan kemudian aku masuk dalam kereta, dah habis rokok sebatang tu, aku ialah tempat orang kan, aku buanglah dekat tong sampah yang disediakan ada ashtray tu. Aku padamkan aku punya puntung rokok. Kemudian aku masuk dalam kereta. Aku mulakan semula perjalanan menuju ke nak tuju ke inilah exit Kuala Terengganu ketika tu. Okay. So perlahan-lahan aku reverse kereta aku. Kemudian aku perlahan-lahan nak keluar daripada perkarangan R&R tu. Dan apa yang pelik guys, bila aku terpandang dekat rear view mirror aku dan kedua-dua side mirror aku dah tak nampak makcik tadi. Aku sempat berhenti sekejap. Aku cuba tengok keliling. Kawasan tu memang tak ada orang. Memang tak ada cleaner, jaga pun tak ada, apa pun tak ada. Memang tak ada orang. Dan aku snuzon. Aku kata, wow, mungkin makcik tadi tu pergi toilet ke, ataupun dia dah puas lah pandang jalan raya. Okay, tak apalah. Aku bertutup tingkap. Aku mulakan semula perjalanan keluar daripada kawasan R&R tu. Jadi guys, keadaan lebuh raya LPT2 ni, dia punya jalan tu agak beralun tau. Agak beralun, aku tak berani nak bawa laju lah. Aku maintain aku punya kelajuan tu pada 100 km ke 120 km sejam je. Aku tak berani nak pecut laju-laju lah. Walaupun aku bawa Myvi kan, orang kata king on the highway. Aku tak berani nak bawa laju sebab jalan tu beralun. Okey lah, tak apa. Aku buka MP3 dekat kereta. Aku buka lagu kegemaran aku lah. Sambil dengar lagu tu aku driving lah kan. Waktu tu dah mungkin dah menunjukkan 3.30, 3.45 macam itu. Aku driving. Tiba-tiba geng, ada satu buah kereta meluncur laju dari belakang aku. Aku bawa lane kiri, tapi dia macam laju macam tu. Tiba-tiba dia brake emergency belakang aku. Aku perasan dia punya lampu tu kan. Kemudian dia high beam. Banyak kali dia high beam. Aku cakap, nak potong-potong je lah.
Apa hal nak high beam? High beam potong je lah. Jalan ni 2 lane besar kot jalan ni. Potong je lah kan. Lepas tu aku pun tunjuk, aku buka signal kiri lah, menandakan yang aku akan stay dekat lane kiri tu. Dan menandakan aku membenarkan dia untuk memotong aku. Tapi dia keep on high beam tau. Keep on high beam. Aku cakap, kenapa ni kan? Lepas tu aku perlahankan kenderaan aku dan dia pun potong. Dia potong, lepas tu dia bawa kereta tu sambil tengok aku macam ni. Lepas tu dia pecut. Aku cakap macam, apa hal kita ni kan? Tak apalah, aku pun drive lah. Tunang aku dengan adik dia masih tidur. Memang tidur nyenyak ni. Memang tak ada, aku cuit ke aku buka volume kuat ke apa, memang diorang tak sedar langsung. Okay, nak dijadikan cerita, waktu tu aku pun tak ingat tau aku dah sampai ke mana. Yang aku punya hala tuju waktu tu aku nak cari signboard Kuala Terengganu je. Maknanya kalau tak ada signboard Kuala Terengganu, aku akan terus lagi. Aku tak ingat apa signboard yang ada dekat situ. Aku driving. Tadi kan aku cakap aku buka MP3 radio kan. Tengah aku driving tu, tiba-tiba MP3 tu macam lagu tu macam tak clear, macam something wrong lah MP3 tu. Aku cakap, kenapa pula ni? Tak semena-mena kan. Dalam kepala otak aku terus terbayang dong, macam ada macam cerita filem tu kan. Bila kau bawa seseorang dekat highway ni, tiba-tiba dengar bunyi, dengar MP3 macam itu, menandakan ada something yang sedang mengikori kau lah. Aku dah tak sedar hati, aku terus tutup MP3 tu. Mula aku tengok komik lah. Baca ayat kursi kan. Baca apa yang patut lah. Aku baca Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, baca 3 kul. Tengah aku memandu, sambil aku baca ayat-ayat yang aku tahu ni, tiba-tiba aku dengar macam ada satu garit kat belakang. Aku macam, Allahu Akbar. Kalau kau nak tumpang je, jangan ganggu aku. Cakap macam tu. Aku masa tu dah naikkan speed sikit. Daripada 1.2 aku naik 1.3. Tiba-tiba hilang dah bunyi garit tu. Bunyi garit tu lama juga, macam 5 minit. Dia macam kuku yang tajam, garit dekat cermin tu. Macam tu. Aku tak tahulah bunyi macam mana, Tapi aku dengar bunyi macam tu. Lepas tu bunyi tu hilang. Okeylah, aku gagahkan juga, tapi aku tak pandang kiri kanan. Aku tak pandang kiri, aku pandang ke depan. Aku pandang ke depan gini je aku buat. Lepas tu aku tak pandang rear view mirror aku tak pandang side mirror, aku ke depan je. Pelan-pelan aku naik 14, 15 aku naik laju. Bila tengah laju tu, aku tiba-tiba aku macam tekan brake emergency. Brake emergency sebab apa? Sebab aku ternampak ada kain warna coklat terkibar-kibar. Aku macam, lepas tu tunang aku lah, awak kenapa brake emergency? Tak ada apa-apa. Lepas tu aku pandang ke bawah, aku baca ayat-ayat kursi tu. Aku baca 3 kul. Tapi aku baca macam tersangkut-sangkut dekat tekak ni tau. Baca tu tersangkut-sangkut kat tekak ni. Lepas tu tunang aku, wife aku lah, wife aku tu, okey tak? Saya betul tak larat lah ni, ngantuk sangat lah. Saya okey, tak apa, awak tidur. Adik-adik dia macam bangun juga, tapi cuma menggeliat tengok. Lepas tu mungkin dia tak perasan, dia terus tidur balik lah. Lepas tu aku perlahan-lahan mengangkat kepala aku. Angkat kepala aku gini. Aku nampak kain tu dia macam ni tau. Hilang.
Macam seolah-olah macam ada orang sedang merangkak ke atas ni. Tapi tak dengar ada orang macam krokok kat atas. Tak ada dengar lah. Cuma kain tu nampak macam sup macam tu. Macam ni sup macam tu. Okey, bila dia nampak macam itu, aku pun apa lagi? Aku tarik gear pergi D, tekan minyak, sup laju. Sup laju. Bawa. Kali ni aku dah tak hirau nak nampak kain ke, nak nampak apa ke. Sekarang ni aku punya fokus nak tuju ke Kuala Terengganu tu. Aku nak cepat sampai. Driving. Jauh punya Kuala Terengganu ni. Masa aku tengok signboard tu dah ada lagi 100 lebih 60 lebih kilometer. Aku tak ingat berapa jauh, tapi lebih kurang dalam 1 jam suku lagi perjalanan nak sampai ke Kuala Terengganu tu. Ke bawah lebih kurang dalam setengah jam 45 minit aku dah tekan minyak tu kan. Aku nampak minyak aku dah makin kurang lah. Makin kurang. Aku cakap apalah, perlahankan sikit perjalanan aku. Aku nampak memandangkan bila aku dah drive tu, aku nampak signboard mengatakan Kuala Terengganu tu dah dekat. Okay, Kuala Terengganu dah dekat. Aku pun perlahankan kenderaan. Lepas tu aku baca apa yang patut. Aku cuba beranikan diri. Aku pandang rear view mirror aku pandang side mirror, aku pandang tingkap semua, aku pandang kan. Nampak macam tak ada apa-apa. Aku kuatkan semangat lah, tak apalah, aku drive. Baca apa yang patut kan, kuatkan diri, apa benda semua. Okey, kemudian Alhamdulillah lebih kurang dalam pukul 5 pagi macam tu, aku sampai dekat tol Kuala Terengganu waktu tu. Tol Kuala Terengganu waktu tu dia baru siap tau. Aku tak pastilah, macam dia exit, lepas tu ada tol, tapi tol tu macam belum fully operation lagi lah waktu tu. Kan? Nak sampai ke kaunter tol tu agak jauh juga. Okey. Aku nampak dalam kesamaran malam tu ada lampu kecil je kat dalam kaunter tol tu. Dan ada orang sedang jaga kat dalam. So aku masuk kat bahagian waktu tu belum fully lagi kita gunakan touch and go, smart tag, RFID tu semua tak ada. Masih boleh pakai cash lagi, bayar pakai cash lah. Okay, aku pun lalu dekat situ. So aku nak bayar tol lah. Aku nak tanya dia tol berapa kan. Tapi orang dekat dalam kaunter tu, orang dekat dalam kaunter ni yang peliknya, dia duduk diam je. Dia duduk pandang depan, macam pandang ke arah meja dia ni. Lepas tu tangan dia gini. Itu je. Seorang lelaki kan? Seorang lelaki dia duduk dekat kaunter dia macam ni je, dengan mata kuyu macam tu. Mungkin malam lah kan, malam dia ngantuk ke apa kan. Tapi dia seorang je lah ada kat situ kan. Dan palang masa tu memang terbuka je lah. Dia tak ada, dia belum tutup, dia terbuka je macam ni. Oh, aku rasa tol baru buka bang belum ada buat apa bayaran Aku tanya dia macam tu sambil ni kan. Tak ada apa-apa bayaran lagi macam tu je. Suruh aku jalan. Okey bang, terima kasih. Aku pun jalan lah. Aku drive. Minyak ni tinggal 2 bar tau. Aku dah risau lah ni. Ini kalau habis minyak dekat tengah-tengah kampung, dekat tengah-tengah kawasan gelap ni macam mana nak tolak kereta benda kan. Okey. So tengok range perjalanan tu masih ada dalam 70 ke 60 km lagi lah. Okey. Masa tu aku buka Google Map. Aku carilah kawasan mungkin ada pam minyak apa, aku cari pam minyak lah. Cek pam minyak. Memang agak jauh juga nak sampai ke pam minyak tu. Jadi rezeki aku mungkin aku lalu kat satu kawasan kampung. Masa tu dah pukul 5.30 pagi lah, dah nak masuk waktu subuh. Aku ternampak ada satu kedai lama lah, kedai yang masih guna papan lagi kan, dia punya pintu tu. Aku ternampak ada pakcik tu sedang susun nasi lemak, kuih, benda semua kan. Lepas tu aku berhenti kedai tu. Nanti nampak pakcik pakai songkok haji. Lepas tu ada seorang anak perempuan dia tengah macam pakai apron apa semualah, tengah bancuh, tengah panaskan dia minta tempat air benda semua tu. So aku turun, aku tegur pakcik tu. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam nak. Dari mana ni? Dia tanya aku kan. Saya dari Kuala Lumpur pakcik. Dari Kuala Lumpur nak ke mana kata dia?
Kita orang nak ke Kot Anas, ikut jalan ni. Tadi lalu highway LPT2 masuk lalu sini. Ni kenapa? Nak beli nasi lemak ke? Nak kuih ke? Tak pakcik. Kalau nak tanya sikit boleh pakcik, pam minyak sini jauh lagi ke? Pam minyak ada lagi 3 batu dik, jauh dia. 3 batu 3 batu tu jauh dia macam mana dalam hati aku lah. Aku cuma macam 3 batu lagi. Jauh tu pakcik. Memang jauh. Kenapa nak? Minyak kereta pakcik, dah nak habis lah. Tapi sepanjang jalan tak ada pam minyak pula. Minyak kereta. Tak apalah. Ni pakcik ada jual minyak petrol. Satu botol RM2 tu. Boleh ke? Ya ke? Pakcik ada berapa botol? Kejap pakcik tengok. Sudah tengok. Alhamdulillah waktu tu dia ada 20 botol. 20 botol petrol yang macam besar botol oren tu lah. Botol Coca-Cola tu kan. Aku cakap dia, boleh lah cik, saya belilah 10 botol. Boleh lah. Aku beli 10 botol, aku masukkan minyak kan. Untuk alas perut kereta aku lah. Alas perut kereta aku. Isi minyak, isi. Dah habis isi apa semua. Waktu tu tunang aku semua dah bangun dah. Dah mula bangun. Adik-adik dia pun dah bangun kan. Dia tengok kat mana, kat sana. Kita orang pun belilah kuih sebungkus tu untuk alas perut dalam perjalanan tu nanti. Okay. Waktu aku nak bayar, aku tanya pakcik tu, pakcik, boleh tanya sikit? Boleh nak, kenapa? Awal pakcik buka, cakap gitu. Ini memang pakcik buka awal. Ni kejap lagi pakcik nak pergi masjid, pergi solat subuh. Ni buka awal, ni kejap lagi lepas solat subuh ada orang-orang yang nak kerja kilang tu akan singgah kedai pakcik ni beli sarapan. Nak tanya satu lagi boleh pakcik? Tanyalah. Highway tol tu memang baru buka kan? Yelah, memang baru buka. Itulah. Memang tak kena bayar tol kan? Tak ada bayar tol kat sana. Yang kau masuk dekat highway mana tu lah yang kau kena bayar tol, itu je lah yang kau kena bayar. Patutlah tadi saya nampak orang tu suruh lambai-lambai gini. Kau nampak orang? Yelah, ada penjaga tol kat dalam tu. Rasa pakcik tempat tu belum start buka lagi dek, kata dia. Ya ke? Tak ada operation lagi? Tak ada. Anak pakcik memang ada kerja dekat tol LPT2 ni. Memang dia kata kawasan tu memang belum operate lagi dek. Minggu depan baru akan orang start operation dekat plaza tol tu. Habis tadi saya nampak orang pakcik. Yang itu pakcik tak pastilah. Yang kau nampak tu orang ke ataupun orang malam lah dek. Tak apalah. Yang ni kuih ni, ni RM10. Yang ni pakcik sedekah. Makanlah nanti dalam perjalanan pakcik nak ke surau dulu ni. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam pakcik. Aku pun ambil bekas plastik tu masuk dalam kereta. Lepas tu aku terkebil-kebil. Yang pertama, waktu aku drive, aku dengar bunyi garitan dekat cermin tingkap aku. Lepas tu aku nampak ada kain terkibar-kibar dekat depan cermin kereta aku. Kemudian aku nampak kain tu macam tarik-tarik macam tu kan. Dan yang ketiga, siapa yang kat tol tu? Aku harap itu betul-betul orang lah, dan bukan makhluk alam sebelah. So itulah dia guys, pengalaman aku ketika aku memandu di Lebuh Raya Pantai Timur yang kedua. Okey gang, cerita aku yang kedua ni, ni kisah yang dikongsikan oleh ayah aku. Okey, ayah aku ni seorang yang tak boleh nak duduk kat rumah. Waktu dia zaman-zaman muda dululah, zaman 40-an, 30-an ni, memang aku jarang sangat jumpa ayah aku ni kat rumah. Sebab ayah aku ni orang yang
kerja dia kerja yang marketing lah, jumpa orang sana, jumpa orang sini, apa benda semua kan. Even kalau balik kampung pun, kalau dia dapat peluang perniagaan tu, dia tak akan lepas, dia akan pergi juga jumpa walaupun tempat tu jauh. Jadi nak dijadikan cerita, satu hari waktu tu ada problem lah kat kampung apa semua. Ayah aku bawa aku dan adik-beradik aku, mak aku semua balik kampung. Okay, tinggal dekat rumah ayah aku lah. Kemudian malam tu ayah aku dapat panggilan lepas isyak. Dia kata ada kawan dia telefon nak jumpa dia dekat Batu Pahat. Jadi kampung aku kat Benut dengan Batu Pahat taklah jauh sangat. Kalau keluar ikut Sempang Renggam tu pergi ke Batu Pahat tu lebih kurang dalam setengah jam je perjalanan kan. Okey lah. Tapi menurut cerita ayah aku, malam tu tak tahu kenapa dia pilih untuk lalu jalan dalam. Lalu daripada Benut masuk Rangit kan, masuk apa semua lah, lalu jalan dalam Parit Raja apa semua tu. Okey. Waktu pergi tak ada masalah apa. Waktu tu lepas isyak kan, dalam lebih kurang 9.30 nak masuk pukul 10 malam tu, tak ada apa lah. Jadi bila sampai ke Batu Pahat, dia pun jumpalah kawan-kawan dia ataupun orang yang dia dah janjikan nak jumpa tu. Berbincang lah apa benda semua dekat sana. Selesai perbincangan dia orang apa semua, habis lebih kurang dalam jam 1.30 pagi. Waktu tu ayah aku seorang diri memandu kereta Iswara. Nombor plate aku tak ingat, waktu aku kecil lagi. Okay. Iswara ke Wira gitulah, tapi Proton lah, dia bawa kereta Proton. Okay. So balik tu ayah aku pun macam biasalah. Ayah aku ni orangnya pun agak berani jugalah kan. Tapi tak tahu malam tu mungkin Allah nak uji dia. Dia balik daripada Batu Pahat lalu jalan dalam. Lepas tu lalulah Parit Raja macam biasa apa semua. Dan dia sampai satu selekor. Kampung apa aku tak ingat. Bila dah nak sampai kat satu selekor ni, menurut ayah aku, di sebelah kanan jalan, seberang jalan kanan sana ada satu tugu keris tau. Ada satu tugu keris. Lepas tu ada satu rumah kosong, rumah tinggal. Ayah aku memandu sebelah kiri sini. Lepas tu jalan lane kanan, tugu dengan rumah tu sebelah sana. Okey. Bila ayah aku sampai dekat selekor tu, tiba-tiba dia ternampak di sebelah kiri jalan ada seorang perempuan. Muka dia macam Chinese tau. Memang cantik, putih, melepak, rambut panjang mengurai. Tepi jalan. Dan dia pakai baju jubah warna hitam, macam sister, macam nun. Dia nun pakai baju sister, padri, apa bukan padri, nun lah kan. Yang sister perempuan tu kan, yang selalu ada kat gereja tu. Dia pakai pakaian dia macam itu menurut ayah aku. Waktu tu ayah aku memang malam dah ngantuk lah, bawa kereta dah ngantuk, dah penat kan. Tu dia bawa slow je, 60-70 bawa slow. Selekor tu dia nampak perempuan tu berdiri pandang ke arah kereta ni. Lepas tu melambai-lambai. Dia lambai macam tu. Ayah aku kata, menurut logik akalnya guys, pukul 1.30 pagi, dekat pukul 2 pagi, mana datangnya perempuan nak duduk tepi jalan dengan keadaan gelap, melambai-lambai macam itu? Tak ada perempuan yang sanggup berani buat macam itu. Jadi ayah aku cakap, ayah aku pelik lah. Ayah aku terus lalu melepasi perempuan tu tau. Dan perempuan tu lambai sambil tengok ayah aku punya kereta. Muka dia tak senyum tak apa, rata je muka dia. Memang muka tak ada perasaan. Muka spesen je macam tu. Lambai, tak berhenti. Lepas tu bila ayah aku dah lepas, ayah aku tengok dekat side mirror sebelah kiri kan. So dia dah berhenti melambai, dia cuma pandang kereta ayah aku. Dan ayah aku perasan jubah di sebelah bawah dia tu berkibar macam ini. Berkibar. Maksudnya apa? Dia tak ada kaki guys. Dia tak ada kaki. Dan ayah aku waktu tu drive terus tukar position macam ni kan. Tukar position macam ni sebab apa? Aku tanya dia kenapa ayah bawa kereta macam tu. Sebab dia kata dia tak nak terkejut kalau terpandang side mirror ke apa ke, tiba-tiba ada
ada makhluk-makhluk yang ada kat dalam kereta dia. So dia bawa macam ni kereta dia. Dia tengah bawa dengan drive ni, tiba-tiba belakang dia datang satu lagi potong sagar, high beam. High beam belakang dia. High beam. Lepas tu ayah aku keluarkan, tak berani nak buka tingkap apa benda semua lah. Dia buka buka signal sebelah kiri menandakan yang dibenarkan orang ni potong. Tapi orang tu keep on high beam dia. Jadi ayah aku kata, ni kenapa ni kan? Dan nak dijadikan cerita, ayah aku ternampak ada satu balai polis. Balai polis apa ayah aku cakap, aku tak ingat balai polis apa, tapi dia berdekatan dengan balai polis. Ayah aku terus masuk balai polis. Dia takut yang kat belakang ni perompak ke apa kan. So dia masuk balai polis. Dia tengok orang belakang ni pun ikut dia masuk balai. So ayah aku masuk balai, parking, dia pun parking sebelah. Atau ayah aku keluar kereta, dia pun keluar kereta. Tapi muka lelaki, yang drive tu lelaki lah. Dia pun seorang juga drive. Seorang kedua, dia seorang drive. Dia keluar, muka dia pucat. Bang, dia panggil ayah aku lah, lelaki tu. Bang perasan tak tadi bang? Ayah aku cakap, perasan apa? Ayah aku macam-macam lah. Perasan apa? Ada perempuan tadi bang kat belakang bang. Perasan juga. Nampak juga ke? Ayah aku tanya. Nampak bang. Tapi yang lagi bestnya, dia duduk kat belakang kita bang. Ayah aku dah macam, muka dia ni macam tak ada darah dah. Pucat. Tapi ayah aku kontrol kan. Tak apalah, jom kita duduk dulu lah. Kita duduk dulu sini, ayah aku cakap. Lagi polis yang dekat pondok tu tanyalah, "Selamat malam cik, ada apa ni? Nak dia buat report ke apa ke?" "Tak ada cik, ni macam ni." Lepas tu ayah aku pun ceritakan apa yang ayah aku dan lelaki tadi tu nampak sebentar tadi kan. Lepas tu polis tu pun buka cerita. Memang kawasan tu memang kawasan kemalangan cik. Dia kalau kemalangan dekat situ memang tak ada kemalangan yang kecil-kecil. Memang kan ada kemalangan yang maut. Memang kemalangan maut dekat situ cik. Baru-baru ni, baru 2 hari lepas, ada kereta bertembung dengan lori. Pun memang maut lah. Semuanya maut kat situ. Lepas tu ayah aku tanyalah, kenapa kalau menurut cerita orang-orang situ, kebanyakan yang aksiden tu, yang kemalangan tu nak mengelak daripada terlanggar seorang perempuan. Ayah aku dah boleh agak lah, perempuan mana kan yang ada kat situ. Dan polis tu dia terus sambung cerita dia. Dan menurut orang tempatan juga cik, perempuan ni adalah orang situ juga. Kalau cik perasan, dekat sebelah kanan jalan tu ada satu rumah. Kalau kita daripada Batu Pahat, dekat sebelah kanan ada satu rumah tinggal belakang Tugu Keris tu. Itu adalah rumah roh perempuan tu, ataupun rumah bekas rumah perempuan tu lah. Kenapa tiba-tiba monitor aku hidup? Aku tak on pun. Kejap. So guys, monitor aku ni tadi aku letak dekat mode sleep, tapi tiba-tiba dia on. Aku tak tahu lah. Mungkin ada penjelasan saintifik kat situ kan. Okey, tak apa, kita sambung cerita. Kita sambung cerita. Polis kata memang kawasan rumah tu adalah milik keluarga perempuan yang ada menahan kereta ayah aku tu lah. Bila ayah aku tanya apa yang jadi dekat perempuan tu, so polis tu kata menurut orang tempatan, katanya perempuan tu mati dibunuh. Sudahlah dibunuh, dirogol pula.
Dan kemudian mayat ni ditanam dekat belakang rumah tu. Dan polis dah jumpalah mayat tu dah tanam apa semua. Tapi sekarang ni roh perempuan tu menjelma untuk membalas dendam lah, mencari siapa pembunuh dia dan nak balas dendam. So bila ayah aku dengan lelaki tadi tu dengar cerita macam tu, diorang bertanya polis tu, "Cik, boleh kita duduk sini lama sikit tak? Kita mungkin tunggu lagi sejam dua ni, boleh tak?" Boleh tu boleh cik, tapi nanti macam tak elok pula kan. Nanti apa pula kata pegawai saya. Apa kata kalau cik pergi depan sikit tu ada kedai minum, cik duduk sana berdua. So, lepas tu ayah aku dengan lelaki tadi pun pergi ke kedai minum tu duduk. Dan tapi tak adalah duduk lama kan. Agak-agak macam dah okey sikit, diorang pun beransur pulang. Dan ayah aku kata masa tu lah dia cerita lah. Dia cerita memang dia drive, memang keadaan dia macam ini. Dia tengok, dia tak nak tiba-tiba nampak kat mirror, nampak ada orang kat belakang, benda gitu lah. So dalam perjalanan balik tu alhamdulillah lah, tak ada apa-apa lagi yang terjadi. Sampai rumah, ayah aku masa tu dah sampai lebih kurang dalam pukul 4-5 pagi macam tu dia sampai rumah. Dan besok dia ceritalah, dia ceritakan benda tu kepada, dia ceritakan apa yang terjadi malam tu kepada kami semua. Waktu tu aku kecil lagi, tapi dia ceritakan lah dekat sepupu aku, dekat pakcik-pakcik aku ada kat situ kan. So aku dengar je lah. So ni aku recall balik cerita dia masa aku kecil tu. Itulah yang terjadi ketika ayah aku memandu dari Batu Pahat balik ke Benut. Okay. So guys, itu saja 2 buah cerita yang dapat aku sampaikan dengan korang pada malam ini. Aku harap cerita aku ni dapat menghiburkan korang. Dan yang lebih baik, yang lebih penting lagi, aku harap adalah sedikit iktibar ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah yang aku sampaikan ni. Okay guys, seperti biasa, pada kalian yang rasa nak berkongsi kisah dengan aku, kisah seram ke, kisah misteri ke, kisah mistik ke, ataupun kisah ngeri kalian tu, tuliskan kepada aku melalui DM mana-mana social media aku yang di bawah ni. Follow tau, jangan tak follow. Dan lagi satu cara, korang boleh hantarkan ke email acap.situkancerita@gmail.com. Hantarkan cerita-cerita korang tu kat sana. InsyaAllah aku akan bacakan dan aku akan ceritakan semula dengan gaya penceritaan aku sendiri. Ya Allah, malam ni asyik saso je kan. Okay guys, sampai sini saja pertemuan kita untuk video kali ni. Aku harap kita boleh berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Okay, aku ucapkan selamat berpuasa. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #seram.